Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Kota Damansara ini, sahabat-sahabat, pimpinan masyarakat, alim ulama, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertemukan kita malam ni setelah lama kita tidak bersua secara fizikal. Dan alhamdulillah pada malam ni kita bersua ya, dalam keadaan kita ini mungkin kalau kami para pengkuliah baru bersua muka 2-3 hari ini, dia jadi macam malam pengantin baru macam itulah. Nah, dia rasa gugup, dia rasa gementar, dia rasa gemuruh, semua benda ada. Macam malam pertama lah. Malam pertama kita rasa gugup, kita rasa gemuruh, kita rasa jadi lidah pun jadi kelu, nak cakap apa tak tahu. Kalau pengalaman-pengalaman dulu lah, sekarang tak tahulah pengalaman sekarang belum lagi. Jadi dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersua, nikmatnya kita alhamdulillah, walaupun dalam keadaan dengan SOP-nya, dengan penjarakan dan sebagainya. Walau bagaimanapun masih lagi kita dapat bersama malam ni untuk kita berada dalam taman-taman syurga secara maknawi, secara simboliknya, kerana yang sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaika la tad'u ajnihatihi talabil ilmi radin bima sana'u atau kama qala. Sesungguhnya malaikat ni dia kembangkan sayapnya, kerana apa dia? Kerana mereka berpuas hati terhadap hamba Allah yang berada dalam majlis ilmu tu. Radin bima sana'u, kerana puas hati apa yang mereka buat. Betul lah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tahu apa yang berlaku, aku tahu manusia ni macam mana. Bukan semua jenis jahat, bukan semua jenis nak tumpahkan darah sebagaimana yang kamu mungkin tertengok di Lauh Mahfuz apa semua tak. Adanya manusia-manusia yang bagus, yang lebih daripada martabat malaikat. Sebab itulah radin bima sana. Malaikat tu mereka ni cukup perhatian betul sungguhlah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita alhamdulillah duduk dalam majlis ilmu, kita nak berkongsi malam ni masih lagi menggunakan rujukan kitab kita ini 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan kita dalam perbincangan bab pelbagai sunnah berkaitan dengan solat. Dalam pelbagai sunnah berkaitan dengan solat ini kita dah bincang di alam maya kita itu. Kalau tuan-tuan ikuti live alam maya itu dan boleh tengok balik dalam page Masjid Kota Damansara tu, boleh tengok perbincangan kita sehingga kita bincang berkenaan dengan bacaan bacaan semasa solat sunat subuh. Kita tahu solat sunat subuh tu antara solat yang cukup dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pahala dia cukup besar. Kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada fi safarin wala hadarin,
sama ada duduk dalam permusafiran ataupun berada di kawasan permukiman baginda, maka Nabi tetap jaga apa dia? Solat sunat subuh dan solat yang kita panggil solat witir. Cukup jaga dua-dua tu, tak kira lah musafir tak musafir, akan jaga. Nah, baik, jadi Nabi SAW, oleh sebab itulah kalau tengok kepada penjagaan Nabi SAW sungguh-sungguh terhadap solat subuh ni, solat sunat subuh ni, maka dalam mazhab Abu Hanifah dia mengatakan dalam mazhab Abu Hanifah ni masih lagi sebut sunat. Nah, sembahyang fardu, kemudian sembahyang wajib, kemudian sembahyang sunat. Kita fardu dengan wajib itu sama aja. Nah, bagi mereka sembahyang fardu 5 waktu lah. Sembahyang wajib witir. Sembahyang sunat antaranya termasuk subuh. Satunya dari segi martabat dia, ada fardu, ada wajib, ada sunat. Kita ni fardu, lepas fardu dengan wajib tu sama aja. Nah, kemudian sunat. Sunat kita, fahaman kita benda tu sunat dengan fahaman mazhab Abu Hanifah benda tu sunat pun beza. Fahaman kita dalam sunat, kalau buat dapat pahala, tak buat tak mengapa. Fahaman mereka sunat ni ialah sunat, benda yang dibuat dapat pahala, tak buat masuk neraka, tak kekal. Sebab tu kita takut nak masuk mazhab Hanafi tak? Takut juga. Kalau mazhab Abu Hanifah. Sebab tu kita dapati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di kalangan warga Bangladesh contohnya, warga Pakistan. Tuan-tuan tengok, walaupun dia datang ke masjid nak berjemaah, orang dah qomat, dah solat subuh, fardu subuh tu dah qomat, dia tetap solat sunat juga. Dia tetap solat sunat pasal tak buat dosa masuk neraka. Kita tak buat tak mengapa, dia tak buat berdosa masuk neraka. Kena taubat juga. Kalau tidak masuk neraka, tak taubat masuk neraka. Itu sunat pada tafsiran ataupun dia panggil terjemahan tafsiran menurut ta'rifan menurut mereka tu sunat. Jauh beza lah dengan kita. Sebab tu kita bila sebut sunat tak ada nak cakap apa. Relax lah, sunat je pun. Kan? Kita pun dah bincang dah perkara sunat tu ada perbincangan di awal-awal pertemuan kita, bagaimana kedudukan sunat. Bukan kita nak hanya istilah semata-mata, tapi penghayatan tu kita nak. Baik, walau bagaimanapun kita sebut dalam kita pertemuan kita yang lepas, yang di alamaya yang terakhir, kita bincang berkenaan bacaan dalam solat sunat subuh. Dalam fardu subuh tu dah selesai dah. Ini dalam solat sunat subuh. Berapa kita boleh sebutkan? Ada beberapa panduan. Yang pertama, macam kita dah bacalah qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, rakaat kedua selepas baca Fatihah. Manakala pendapat atau bukan pendapat, antara bacaan lain pula ialah kita baca sama ada dalam surah Al-Baqarah ataupun surah Al-Baqarah pula dah, surah Ali Imran ayat 6 ataupun surah Ali Imran ayat 64. Sama ada 136 rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Ali Imran ayat 64. Ya, iaitu yang pertama ayat silap nanti kita. Ayat 84 hingga 85, maaf. Ayat 84 hingga 85 surah Ali Imran, iaitu qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Itu baca surah ayat tu, ayat 86 84 hingga 85 rakaat pertama, dan rakaat kedua dalam solat sunat subuh kita baca qul ya ahlan kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tu ayat 64 surah Ali Imran. Cuma dalam riwayat lain disebut bukan ayat 84 hingga 85,
surah Ali Imran, tetapi ayat 136 surah Al-Baqarah. 136 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan ada Quran Android boleh balik. Iaitu ayat dia qulu. Kalau 84 85 Ali Imran qul amanna. Kalau 136 surah Al-Baqarah dia mula dengan qulu amanna dengan kata ataupun frasa jamak. Wa ma unzila ilaina. Ali Imran alaina. Dua tu. Jadi Ibn Abbas dalam riwayat dia kata surah Al-Baqarah. Dalam kitab ni disebut disebut ayat 84 85 Ali Imran. Dua-dua tu boleh. Dua-dua tu boleh. Baca mana-mana sebab dia punya makna hampir sama. Cuma beza dengan qulu, yang tu qul. Yang ni unzila alaina, yang tu unzila ilaina. Dari segi tafsiran tu akan berbeza dari aspek penggunaan ala dengan ila je lah. Tapi dari segi terjemahannya sama. Baik. Habis dah situ perbincangan kita di akhir masa pertemuan di alam maya kita. Sekarang pertemuan fizikal. Kita masuk pada tajuk berikutnya, masih lagi dalam bab yang sama, pelbagai sunnah berkaitan dengan solat, iaitu di bawah subtopik berbaring dengan mengiring pada pinggang sebelah kanan setelah solat sunat subuh. Yang ni kita rasanya payah sikit lah nak buat ya. Payah sikit lah. Biasanya kalau tempat tu 15 minit mungkin boleh buat. Kalau tempat qomat antara azan subuh dengan iqamat 10 minit, yang ni jarang nak buat lah. Tapi kita baca juga benda ni disunatkan juga. Sebab tu disebut dilupakan. Sebab memang kita tak buat pun. Jarang nak buat. Baik, apa perbincangannya? Rasulullah berbaring dengan mengiring di atas pinggang sebelah kanan setelah melakukan solat sunat fajar, yakni subuh. Keterangan ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr idtaja'a ala shiqqihi al-ayman. Rasulullah apabila selesai solat 2 rakaat fajar iaitu subuh, baginda berbaring dengan mengiring pada pinggang kanannya. Baring memang kita baca dulu lah. Lepas tu kita buat kesimpulan. Baca dulu. Baik. Dalam riwayat daripada yang lain, dalam riwayat mana ni? Riwayat Abu Daud pula. Tadi riwayat Muslim. Katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sunnatal fajr fa in kuntu mustayqiratan haddatsani wa illa idtaja'a hatta yu'dhana bis shalah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat sunat fajar, yakni solat sunat subuh, jika aku telah pun bangun, baginda akan berbicara denganku. Jika tidak, maknanya jika dia tak bangun, maka baginda berbaring sehingga azan berkumandang untuk mengerjakan solat. Mengerjakan bukan azan ni, iqamatnya. Sehinggalah iqamat untuk solat subuh. Baik. Jadi Nabi SAW, maknanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau Aisyah bangun maknanya Aisyah tu dalam keadaan suci. Kalau tak bangun tu mungkin tak sedar, dalam keadaan tak suci lah. Dah datang bulan. Oleh sebab itu Nabi SAW kalau bangun, sebab nak solat subuh ni, nak solat sunat subuh, mestilah bangun. Kalau bangun solat sunat subuh tu maknanya dalam keadaan suci lah. Kalau tak bangun, maknanya tak semayang tak solat sunat subuh, maknanya dalam keadaan tidak suci. So Nabi SAW, kalaulah Aisyah nak solat subuh, dia akan sembang. Kalau tak, Nabi SAW duduk mengiring begitu. Berbaring sebelah kanan. Kata kami bahasa kami, istilah kami Pantai Timur, kita panggil nyengging. Maknanya berbaring dengan bahagian sebelah kanan.
Kan baring macam tidur, tidak, angkat dia punya apa nama ni, tangan letak pada pipi, apa tu tongkatkan menggunakan siku. Begitu baik, bukan berbaring terus dengan ada bantal ada apa semua, tak buat begitulah. Lebih-lebih lagi kalau kat masjid, kat surau, jenuh pula. Cuma dia sebut apa dia, kenapa berbaring tu, untuk apa? Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, katanya cara Nabi SAW berbaring adalah dengan mengiring di atas pinggang kanannya. Cara ini mempunyai rahsia atau hikmah tersendiri. Untuk apa? Tujuan dia untuk apa pengiring begitu? Belah kanan tu, supaya kita tidak terlena dengan nyenyak kalau mengiring pula nak tunggu. Sebab pada zaman Nabi SAW ada disebut kana Rasulullah SAW al-isfar bis salah, ataupun dalam riwayat ini disebut yusalli al-fajr bil isfar. Dalam satu riwayat disebut bil ghalas. Baik, Nabi SAW ni, kita ni ambil riwayat yang pertama sebab dari segi perbandingan antara dua hadis. Ada disebut Nabi ni Nabi sebut asfiru bis solat. Nabi kata tunggu cerah sikit dah baru solat subuh. Asfiru safar. Sebab tu musafir daripada perkataan sin, huruf fa dan juga huruf ra. Sin, fa dan juga ra. Bila sin, fa dan huruf ra ni dia bermakna menyingkap. Kita nampak singkap sesuatu. Sebab tu musafir daripada perkataan sin, fa, ra. Sebab bila kita bermusafir, kita akan tahu sesuatu benda. Tengok benda tu, tengok benda ni, tengok depan, tengok belakang. Musafir. As-safaru yusfiru al-qulub. Ada pepatah Arab mengatakan permusafiran dia akan menyingkap hati seseorang. Kalau kita nak kenal kawan ke lawan ke, kawan atas dasar apa nama ni, ada kepentingan ke, bawa berjalan, kita akan nampak kan? Jom jalan, nanti boleh merentah nanti kan. Ataupun sekarang boleh merentah dah nak pergi Putrajaya, jom kita pergi tidur kat hotel Putrajaya. Lepas tu pergi macam mana, naik kereta ke sendiri ke? Naik kereta aku lah. Naik kereta, masuk tol tu apa semua, pergi semua masuk. Lepas tu masuk check in hotel, makan lagi, keluar apa semua, dia ajak pergi mall, ni dah Alamanda, pergi sana pergi sini, balik pula masuk hotel. Baik, masa duk pergi ajak member apa semua tu, ada ke tidak dia keluarkan duit? Kita ajak dia. Kalau dia masa time nak bayar tu buat diam, dia pergi bilik air lah apa semua, tak payah berkawan lah. Sebab meningkap dah hati dia berkawan dengan kita ni, memang jenis gitu. Tak, lalu kotol dia buat diam aja. Lepas pada tu pun buat diam aja. Tak ada dah nolong. Ni sekali top up minyak, sekali top up kat Tasenggu, tak ada bagi begitu. Confirm tak payah berkawan lah. Yusfirul al-qulub. Musafir ni boleh menyingkap hati seseorang. Sebab tu dipanggil musafir. Begitu juga Nabi SAW kata asfiru bis solah. Nabi kata semayang subuh tu dalam keadaan dah tersingkap dah dia punya, kita boleh nampak lah. Jadi oleh sebab itu mazhab Hanafi dia menggunakan solat subuh ni kadang-kadang bila setengah jam, antara azan dengan iqamat setengah jam baru mula semayang subuh. Bayangkan kalau kita subuh sekarang pukul 5.52, tambah setengah jam 5.22. Contoh mana? Baru nak 6.22 nak semayang subuh. Semayang subuh. Itu dia. Sebab dalam riwayat lain pula disebut Nabi ni bila dia bagi salam dah nampak cerah dah. Nampak cerah dah. Baik. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah dia guna pakai gitu. Namun dalam mazhab kita Nabi SAW yusalli bil ghalas. Nabi sembahyang dalam keadaan gelap. Gelap ni maknanya apa dia? Awal lah. Sehingga kan bila bagi salam, maka kami ni para wanita cepat-cepat beredar dan orang tak nampak pun kami. Maknanya apa dia? Bila bagi salam kita tak nampak lagi lampu, bukan macam kita sekarang ni. Tak gelap aja.
Gelap. Masjid Nabawi tak macam sekarang, dia gelap aja. Sebab tu bila Nabi bagi salam, para wanita terus beredar, sehingga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfara salasan summa istaqbala biwajhihi, Nabi istighfar 3 kali barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing. Ataupun kalau solat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat, yang mana riwayat ni pelbagai sanad yang menyebabkan perbahasan dia, ada yang kata sahih, ada kata hasan, ada kata dhaif, ada kata hasan li ghairihi, ada kata hasan li zatihi. Walau bagaimanapun kita nak sebut apa dia, Nabi SAW lepas pada sembahyang subuh istighfar 3 kali, dan juga sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebelum daripada lipat kaki dia, qabla an yusni rijlai, sebelum daripada macam kita duduk bersila. Yang tu yang kita duk amalkan sekarang ni, kan? Selagi tak habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, barulah kita pun lipat, barulah kita duduk bersila. Ya tak? Kalau tidak duduk dalam keadaan tahiyat, kalau badan jenis apa nama ni tak berasa lenguh, dia tertongkat. Padahal bertongkat tu makruh lagi, tapi dia duk baca la ilaha illallah sedang duk bertongkat. Buat benda makruh kerana nak kerja benda sunat, buat benda makruh. Habis. Tak? Dia penting kepada pemahaman juga. Adakah benda tu, sebab tu dalam perbahasan hadis disebut dia tadi sama ada kita baca 10 kali sebelum qabla an yusni rijlai. Ada perbahasan ulama kata dhaif, ada kata itu. Jadi perbahasan dia, kalau mampu buatlah. Mana sebelum daripada kita ubah kedudukan, maka cukupkan dulu 10 kali. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Kalau tidak rasa lenguh, pusing ajalah, tak ada masalah. Baik. Walau bagaimanapun Nabi diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut 10 kali, mungkin barulah Nabi pusing. Jadi pusing tu tengok wanita dah tak ada dah. Dan masa tu masih lagi gelap. Oleh sebab itu dalam mazhab kita gunakan hadis ni sebagai hujah bahawa Nabi sembahyang subuh ni bila bagi salam masih lagi gelap. Gelap tak gelapnya, Nabi bukan sembahyang ringkas. Yang kita duk bincang hari tu, Nabi kadang-kadang sembahyang subuh ni berapa ayat? 100 ayat. 100 ayat ni kalau baca 100 ayat 60 hingga 100 ayat. 60 kalau 60 ayat 2 kali baca tabarakalladzi yang kita baca selepas daripada solat isyak tu. 2 kali khatam tabarak, barulah itu rakaat pertama. Jadi makna kata tentu Nabi ni sembahyang awal. Azan tu sembahyang sunat terus qomat. Tu dia tak? Sebab berdiri lama nak baca surah contohnya surah Tabarak 60 ayat 2 kali Tabarak. Maka dia mengambil masa berapa? Mungkin 10 hingga 15 minit satu rakaat. Okey. Yang rakaat yang kedua mengambil 7 hingga 8 minit. Jadi berapa minit dah tu? 15 campur 7 contoh. 15 campur 8 jadi 23. 23 minit. Jadi ngam-ngam lah macam kita duduk semayang lah kata dia kan. Yang kita duduk semayang sekarang ni lah 6.20 tu habislah semayang. Contoh. Ya tak? Jadi maknanya lebih kurang lah. Betul lah tu. Kalau kita menurut pandangan mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi mazhab Abu Hanifah dia kata yang itu tu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu awal-awal Islam. Lepas pada tu Nabi suruh semayang ni sampai bagi salam tu dah cerah dah. Gitu. Jadi itu perbahasan fiqh, kita tak payah nak itulah. Yang penting apa dia disebutkan ni, kita ni mengiring sebelah kanan kalau boleh. Mana kita nak buat kat mana? Buat kat belakang lah, yang buat kat depan ni. Nak mengiring, duk carilah dinding-dinding sebelah tu, mengiring lah. Tak lama pun, kejap aja. Kena jaga adab. Kalau tempat ramai tempat ramai tak boleh lah. Kalau kita sekarang ni dalam keadaan jarak pun boleh lah tu. Ya tak? Baik. Itu kalau mampu. Jangan duduk depan lah, belakang kalau nak buat. Kalau tidak tak payah buat. Kalau tidak tak payah buat. Katanya lagi, kerana jantung kita tergantung di sebelah kiri tubuh. Okey.
Jika kita tidur dengan mengiring di atas bahagian kiri tubuh, nescaya kita tidur nyenyak. Jantung kita belah mana tuan? Belah kiri kan? Belah kiri. Bila kita mengiring sebelah kanan, dia jadi tergantung gitu. Maka tak berapa nyenyak. Tapi kalau kita tidur sebelah kiri, dia duduk sebelah kiri dah relax dah. Nyenyak. Kok sedar-sedar bangun gelap macam dalam kubur dah. Allahu Akbar. Saya sendiri terkejut tuan-tuan. Hari 2 hari tu mimpi meninggal. Kita ya Allah harap-harap kebaikan. Mimpi tu dah meninggal dah ya Allah. Tiba-tiba kata bila aku meninggal? Tak, ni aku boleh cakap dengan hang lagi. Ada sahabat saya dia dah meninggal dah. Jumpa gitu. Kata aku boleh bercakap dengan hang lagi ni. Alah sebab aku boleh nampak hang lagi. Tak. Orang lain 2-3 orang sahabat kita boleh nampak. Tapi aku boleh tunjuk kubur hang kat mana. Tunjuk kubur. Oh kat situ kubur aku. Kat situ. Terkejut kita bangun pagi subuh tu nasib baik. Bangun tu tengok pukul 5.30 aku dah bangun sembahyang. Takut juga mati. Takut persediaan belum cukup. Tapi sebenarnya mimpi kalau tidur ataupun kita mimpi mati ada makna yang baik insya-Allah. Makna yang baik insya-Allah. Sebagaimana kalau kita mimpi kita berdarah. Ada orang bila kata mimpi berdarah ni maknanya tangan berdarah ke apa semua tu kita rasa benda buruk dah lah, sudah dah lah. Tapi dalam tafsiran kalau ulama-ulama guru-guru saya sebut biasanya orang mimpi kena darah tu sebagaimana orang wa man qatala mu'minan muta'ammidan, maka dia punya apa? Dia punya akibat dia fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu. Makna dia akan dapat harta banyak. Nampak? Ulama lain tafsir dia kan. Masa saya belajar di Jamiah Islamiah Clifton dulu tempat saya belajar hingga berdaurah hadis. Belajar kat sana ada maulana saya nama yang mengajar saya Allahumma salli ala mengajar Nasa'i pula dah. Mengajar Tirmizi. Syekh tu mengajar Tirmizi. Dia tu alim dalam bab tafsir mimpi. Ramai orang tanya dia pasal tafsir mimpi. Saya pun antara orang yang tanya dia pasal tafsir mimpi saya. Saya mimpi satu benda apa semua, dia kata dia sebut pada saya kau akan jadi gini masya-Allah berlaku. Kemudian guru Syekhul Bukhari, saya kata aku mimpi Syekh Bukhari kita ni ketua Syekhul Hadis di Jamiah Islamiah Clinton ni begini kata Syekhul Hadis ni gini dia kata dia pun tiapnya kata siapa pula Syekh, dia kata kemungkinan aku akan naik jadi Syekhul Hadis, dia kata begitu. Tak berapa lama 3 bulan lepas tu Syekhul Hadis tempat saya dibawa ke Cape Town. Bawa ke Cape Town sebab nak sorok, nak sembunyikan, nak larikan daripada buruan Syiah buru. Saya punya maulana hadis tu Syekhul Hadis Jamiah Islamiah Clifton sebab dia merupakan ketua kepada Khatam Nubuwah. Gitu lah. Panjang cerita dia. Cuma nak sebut tafsiran yang dia tafsir tu bila saya bagi tahu aku mimpi Syekhul Hadis kita ni gini dia tunduk, kemudian dia diam tu. Saya tanya apa yang berlaku, dia kata aku akan jadi Syekhul Hadis di sini. Lepas pada 3 bulan tu berlaku sungguh tepat pada bulan Safar, sebab bulan Muharram adalah bulan perayaan dan juga cukup bahaya bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni menghadapi risiko pembunuhan daripada geng-geng Syiah. Ulama hadis memang ramai kena bunuh, terutama yang pegang menjadi ketua kepada satu badan nama dia Khatam Nubuwah. Khatam Nubuwah ni yang mempertahankan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, bukan Sayyidina Ali Nabi selepas tu, dan Sayyidina Ali bukan merupakan orang wasiat daripada Nabi SAW. Jadi orang yang pegang sebagai ketua Khatam Nubuwah ni dalam sejarah dia sejak saya duduk sana tu 3 orang yang jadi ketua semua mati kena bunuh. Yang last masa saya duduk di sana tu ialah Syekhul Hadis saya tu Maulana Habibur Rahman As-Sindi. Dia tu juga jadi buruan pada tahun tu.
Lepas tu dibawa ke Australia, dibawa ke Afrika Selatan, maaf. Australia pula, Afrika Selatan. Kan sekarang ni orang di Afrika Selatan banyak pengajian Deobandi di sana kan. Sebab dah berkembang dah. Baik. Jadi kita nak sebut apa dia tadi? Nyenyak tidurnya kalau posisi kita sebelah kiri, tidur belah kiri, nyenyak tidur, payah nak bangun. Payah nak bangun. Baik, yang memungkinkan untuk terlepas solat. Sekali lagi terlepas solat. Sebab hati dalam posisi selesa menjadikan tidur kita nyenyak. Kalau hati dalam posisi selesa, tidur pun nyenyak. Allahu Akbar. Jadi oleh itu tidur dengan mengiring pada pinggang sebelah kanan, hatinya tergantung, jantungnya tergantung, dan tidur kita tidak nyenyak kerana posisi hati yang kurang selesa. Itu dia. Itu contoh ataupun tujuan kita mengiring sebelah kanan, dan kita pun tidur pun nak mengiring sebelah kanan supaya apa dia? Supaya mudah untuk kita bangun. Kalau tidur sebelah kiri ni payah sikit untuk kita bangun, melainkan ada terpaksa. Tak, saya tak boleh kalau kok kanan tu dia akan jadi kebah, dia akan jadi Allah. Contoh orang jenis begitu, dia stroke kan, dia kena mengiring kok sebelah kiri. Itu lain lah. Itu untuk rawatan, untuk apa. Yang dalam keadaan biasa, kita kena tidur kok sebelah kanan. Baik. Habis perbincangan berkenaan dengan berbaring. Jadi nak buat ke tidak, maka terpulang pada kita tengok keadaan. Kan pula apa nama ni, jenuh pula Pak Bilal datang nak qomat, ikut imam datang apa semua kan, kita tengok mana kenapa berbaring semua tak. Tiba-tiba subuh esok pagi semua berbaring. Ustaz yang datang nak kuliah subuh pun tengok lain macam Haji Kota Damansara ni. Nah, berbaring aja semua ni. Tu dia. Ya Allah, tapi kalau nak buat boleh, kita pakat-pakat buat. Tak, baru orang tak apa nama ni, bila ada orang yang mula kan, baru okey. Tapi jangan berdengkur, sudahlah. Memang berdengkur tu nanya orang, ada orang dia tak heran pun kiri kanan dia tidur berdengkur je, duduk pun boleh berdengkur. Ya tak? Usahakan dalam keadaan mengiring, kata dia. Allahu Akbar. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, seterusnya tajuk yang berikutnya ialah, ada soalan? Ada kita pun tak ada yang jaga tu, boleh WhatsApp penama kepada nombor yang tertera. Baik, ada komentar ke, ada apa-apa, boleh kita bincang malam ni. Jangan pula bincang dalam grup pula lepas pada ni. Sebab malam tadi ni kongsi sajalah. Malam tadi ada seorang imam, saya berkuliah di satu tempat di Kelang, ada seorang imam. Dia tanya, Ustaz, macam mana kalau kita hukum sujud tilawah dalam solat selain daripada solat subuh, fardu subuh hari Jumaat, macam mana? Saya kata sunat muakkad juga sujud tu. Sunat muakkad, kita akan sampai perbincangan dia dalam kitab ni pun ada. Sunat muakkad juga. Habis kenapa ada orang kata saya ni batal sembahyang, Ustaz? Batal sembahyang dalam solat Isyak hari Sabtu. Dia baca surah Al-Insyiqaq, idza as-samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat, sehingga akhir itu apa dia? Wa ma lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sampai ayat tu dia turunlah sujud. Kan di situ ada tanda sujud tu kan. Jadi dia turun. Orang mufaraqah. Lepas tu yalah dia bagi salam elok biasa apa semua, habis sembahyang elok, tak ada apa, tak ada orang tegur, tak ada. 2 hari lepas tu baru bising dalam grup, imam kita ni batal sembahyang. Yang mana berdebat pula dengan seorang yang apa nama, belajar jugalah dia tak, bidang agama juga. Bawa kitab ni, kata macam mana Ustaz? Dia suruh apa nama ni, qada balik. Lepas 2 hari baru bising. Padahal orang tu ada masa sembahyang tu. Tak tegur imam cara tu. Tak ada. Maknanya tak berjumpa imam, tapi cakap, sembang dalam grup. Adab pun tak ada kan. Gitu. Sian Pak Imam tu. Tak ada. Down sungguh Pak Imam tu. Lepas pada tu dia baca apa? Pendek-pendek aja ayat. Inna a'tayna wal asri idza ja qul huwallah. Kalau dia jadi imam, tu dia baca. Itu dia. Allahu Akbar. Jadi nak sebut apa dia? Allahu Akbar. Dia jadi apa nama ni,
cakap belakang, hentam kok belakang. Allah kesian Pak Imam tu. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebutkan bahawa itu cara apabila disunatkan kita berbaring. Yang seterusnya, imam disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring pada solat zuhur dan asar. Makna di sini ialah sekali-sekala imam boleh baca didengari oleh makmum dalam solat zuhur dan juga asar. Baca surah apa? Kita dengar dia baca lepas pada waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca begitu. Bukan maknanya baca taranum macam baca solat isyak, solat subuh, solat maghrib tu tak. Tetapi makmum dengar. Dan sekarang memang dengar pun. Ya tak? Sebab kita pakai mic. Bila pakai mic maknanya kita kan pakat-pakat dengar, pakat-pakat dengar. Jadi benda ni biasa. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau makmum dengar bacaan imam, sekali-sekala boleh. Boleh kuat. Kadang kena slowkanlah. Lebih-lebih lagi kalau dalam bab ada satu tempat tu dia minta saya apa dia? Ustaz, tolong tegurlah imam, kata dia. Kenapa nak tegur apa? Orang sini kan ada, kita kata. Dia berzikir kuat sangat ustaz. Kita orang ni kadang kita masbuk. Bukan setiap waktu kita sempat muafiq. Kita masbuk kadang-kadang, ya Allah. Kita nak baca jadi terganggu. Dengan zikir kuat sangat dia tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang belakang pun kadang-kadang dia masbuk, ada orang pun lewat juga. Jadi orang lewat juga, cuitlah. Kita punya amalan kan kita cuit tu. Dia pun jadi Pak Imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Imam depan pun bila dengar ada orang duk baca begitu, dia pun kuat juga nak suruh orang lain ikut dia. Mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Dengar orang tu makin kuat juga. Waladdallin. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah singgah juga tempat tu. Dulu-dululah. Nak balik Kelantan. Di Kelantan lah berlaku benda tu. Ya Allah. Nak lawan apa? Orang lain duk tengah nak semayang kan tu. Ya tak payah nak lawan lah. Kalau kita faham, kita akan slow. Ataupun tak payah slow, tarik dia punya mic tu sikit. Kan tak? Bila kita duduk jauh sikit daripada mic, kalau mic yang jenis gitu, duduk jauh sikit, dengan slow lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengan slow lah. Ya kan? Itu antara bijak tak bijaknya kalau kita jadi imam gitu. Jadi ada jemaah suruh tegur, kita kata nak tegur macam mana? Orang situ pandai-pandai dah kot. Orang situ dah biasa dah kot. Dah kalih kot. Dah biasa dengan zikir. Dia dah tak dengar, dah tak heran dah imam zikir kuat ke. Sebab dia boleh fokus dah kot. Khusyuk dah dalam sembahyang dia kot. Kata tak, bukan semua khusyuk ustaz. Kita pun tak berani nak tegur orang sini. Nak lain macam pula. Kita bukan macam orang Arab. Orang Arab kalau dia singgah mana-mana berlaku dengan Pak Imam, dia terus pergi kat imam. Tak dan doa lagi dia pergi dah kat imam. Berdebat kat situ juga. Itu style Arab. Kita bukan gitu. Allahu Akbar. Jadi nak sebut apa dia? Berkenaan dengan disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring pada solat zuhur dan asar. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita cukup setakat itulah untuk malam ni. Dan untuk akhirnya kita berhenti pada tajuk disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring pada solat zuhur dan asar, insya-Allah. Sebelum akhirnya tuan-tuan, mohon maaf ni luar daripada topik, sebagaimana kita semua tahulah dalam keadaan pandemik dan sebagainya masing-masing terkesan. Jadi kalau tuan-tuan boleh bantu, saya ada bawa barang jualan, pau muslim, inti gebu. Inti dia cukup padu tuan-tuan. Dia gebu, inti pun padu, memang banyak inti dia. Ada pelbagai pilihan, kita boleh nanti selepas pada solat isyak nanti kita di luar sana lah. Ada kaya, ada ayam, ada daging, ada kelapa, ada kacang merah dan sebagainya, insya-Allah. Satu paket ada 6 biji, RM10 saja, insya-Allah. Kita jumpa di luar sana selepas solat isyak nanti, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.